Okay, nama saya Hilmi Ismail. Saya start dengan Brainy Bones ni kita mula pada tahun 2014. Sebelum tu lagi sebab memang saya belajar dalam bidang animation, film and animation dekat MMU, Multimedia University Cyberjaya. Saya sebagai salah seorang pada co-founder dan sekarang ni sebagai managing director. Ya. Personal punya pengalaman sebenarnya saya belajar animasi, saya belajar sendiri daripada saya darjah 3. Kawan saya kenalkan Flash. Waktu tu Macromedia Flash. Sekolah sama belajar semua dalam bidang sains. Waktu tu saya nekat nak masuk MMU memang untuk ambil animation. 2014 tu kira memang saya baru grad. Ada rezeki untuk terus buka syarikat ni. Brainy Bones fokus pada 3D saja. 2D ni kita ada pun untuk kalau macam buat servicing macam tu lah. Yang kami sasarkan waktu tu memang kita, apa yang kita nak buat adalah konten yang dia ada entertainment sama macam orang lain, tapi kita mesti ada values. Dan tak semestinya konten tu dalam bentuk education. Permulaan kami mula dengan educational punya konten, tapi macam contoh Kring yang kami buat tu memang dia satu bentuk yang menyentuh emosi, dalam masa sama ada pengajaran yang baik. Waktu tu saya tengah berbincang dengan kami punya board director, Coach Fazil, campakkan idea. Dia kata, kenapa tak cuba buat cerita pasal cikgu? Cuba kita appreciate cikgu melalui animation. So daripada situ, the simple idea yang dia campak tu, saya balik pada team Brainy Bones dan kita orang perah otak apa semua. So terhasillah Kring. Walaupun sebenarnya asal cerita dia berbeza sikit lah. Mula-mula kita fokus kepada teacher Suraya sahaja seorang. Kemudian ada sedikit back and forth, ada bincang-bincang dan sebagainya. Kita ubah, kita tambah satu lagi karakter untuk complement supaya kita boleh lagi nak gambarkan macam mana pengorbanan cikgu kepada murid-murid. Lebih kurang macam tu. Nak kata based on true story, ada benda yang kita buat research. Macam contoh bila kita create karakter student Mail ni, kita cuba cari apa unik pada dia. Bincang-bincang, kita dapat keluar satu yang dia ni ada masalah. And then kita cari that masalah apa yang sesuai, kita ambil masalah disleksi. So dekat Brainy Bunch, kebetulan Brainy Bunch kita punya parent company ada cikgu-cikgu yang pernah handle student disleksi. Jadi kita interview lah, dia dapatkan pengalaman dia macam mana. Daripada pengalaman-pengalaman dia tu, kita cuba terjemahkan dalam yang mana kita boleh masukkan dalam cerita tu. Kenapa? Macam mana dia dapat tahu Kring? Oh, Kring tu ambil daripada bunyi loceng. Sebab dia sekolah. Bunyi loceng ni mula sekolah dan habis sekolah kan. So dia cerita pasal di dalam sekolah, di sekitar sekolah, bukan waktu luar sekolah. Untuk short film Kring ni, kami mula daripada lebih kurang Mac atau April 2018, idea tu. Betul-betul siap pada Hari Guru 2019. Memang kita target rilis Hari Guru dekat Astro waktu tu. Jadi lebih kurang setahun plus sikit lah masa daripada mula-mula idea tu. Tapi kalau nak kira production time betul-betul daripada masuk 3D dan sebagainya is 6 bulan lebih kurang. Waktu tu kita mula dengan 4 orang. Kemudian kita tambah pelan-pelan. Sepanjang perjalanan tu kita mula waktu design dan sebagainya tu mostly guna Photoshop lah untuk design karakter. Masuk dalam 3D kita guna Autodesk Maya. Semualah daripada modeling, texturing, rigging, animation, rendering semua pakai Maya. Kita pakai plugin Redshift. So memang kemudian untuk editing, compositing semua saya pakai After Effects. Saya sendiri yang buat, guna Premiere untuk final editing. Untuk lagu, music kita banyak guna Cubase lah yang main software kita guna. So music memang boleh kata 100% kita guna digital. Ada kita hire orang lain untuk tolong juga sebabkan kita kejar masa waktu tu. Lepas tu kebetulan MDEC buka competition yang panggil IPCC, Intellectual Property Creator Challenge 2018. Kan, apply, alhamdulillah entah macam mana Allah nak bagi rezeki, dapat menang pula. Kita menang, kita dapat 100,000 dekat situ. So memang kita guna peruntukan 100,000 yang ada tu untuk tambah staff, untuk semua dah. Dan sepanjang tu dia ada mentoring daripada MDEC sendiri. Dan dia ada juga daripada few studios yang jadi mentor daripada Astro sendiri. Waktu tu masuk TVIQ, Astro Ceria dengan ada dalam apps Astro Go. Sampai sekarang ada lagi dekat Astro Go, boleh tengok lagi. Total yang terlibat lebih kurang dalam, saya boleh kata 9.
Dia kebanyakannya mungkin idea ada yang datang daripada saya, tapi kita akan decide sama-sama dalam group. Macam contoh cerita yang berubah tu pun ada juga daripada mentor, daripada MDEC yang komen. So kita decide untuk ubah sikit. Itu dia punya visual tu datang daripada kita punya art director dengan konsep artis kita. Dia yang suggest, dia paint karakter semua, dia suggest untuk nampak macam mana painting. Kita punya target adalah nak nampak macam 2D painting. Saya Z, konsep artis untuk Brainy Bones Studio. You translate script kepada visual. So benda-benda yang involve macam tadi itu jugalah, character design, environment design, dan kat sini saya secara tak langsung juga terlibat dengan art direction. Asalnya start memang tak ada sebarang direction yang bos bagi, tapi saya come out dengan a few pilihan, dan antaranya yang pakai tudung, ada juga yang di freehand dan dia tak pakai spike. Tapi end up benda ni pilihan bersama. Hai, nama saya Syarafina. Saya lead animator untuk Kring Project and for Brainy Bones juga. And saya pun buat storyboard dengan animatics sekali untuk jalan cerita Kring semua tu lah. Dah skrip tu dah siap, like jalan cerita semua, dan saya lukiskan lah, like karakter tu duduk kat mana, macam ni lah. Saya bagi sampel. So this is what I do lah, like I lukiskan based on the concept art lah juga, untuk tengok how the character looks like, dia orang punya scale macam mana, and tengok cerita flow dia macam mana lah, dengan maintain continuity sekali. This is the video. And then kalau semua orang dah okay dengan animatics semua, dan baru proceed to the next one, which is buat animation lah. So animation ni kita orang buat 2 step lah, which is layout dengan blocking. So layout ni macam just susun the character dalam the 3D space tu dulu. So dalam Maya ni lah. Assalamualaikum, nama saya Afika binti Syahazah. Position saya dalam Brainy Bones adalah 3D artist. Basically saya buat environment, banyak buat 3D model. Apa yang the concept artist buat, saya ambil, saya buat dalam 3D environment. Dia punya teacher's room tu, dia bagi design. Lepas tu dari situ saya akan ambil satu persatu, saya akan buat 3D model. Macam kat meja dia ada buku, ada cawan tu semua. Tapi at the same time, when it comes to modelling, kita akan keluar kat Google, tengok kat Google. Mesti ada reference is key when it comes to modelling, sebab orang boleh faham apa benda tu. Kalau kita just main bantai je buat, kadang-kadang dari otak kepala kita nampak macam itu cawan, tapi orang lain nampak apa benda tu. Itu purpose dia, kita kena ada reference. Boleh macam modify, sebab dah tahu macam mana konsep 3D tu, kita modify sikit nak buat dia lebih cartoonish, lebih more edgy ke macam tu lah. Memang kita ambil beberapa minggu untuk research on macam mana nak render, berapa layer, macam mana nak comp, apa semua. And then yang final nampak beza dia memang nampak macam 2D tapi ada feel of 3D sikit kan. So kita mix of that jugalah. Saya rasa antara benda yang paling mencabar sebenarnya cerita dia sendiri. Waktu mula-mula cerita tu, kita rasa dah best dah. Cerita yang pertama tu pun yang buatkan kami menang IPCC waktu tu. Tapi bila dah masuk dalam mentoring session dan sebagainya, jadi itu yang buatkan kami terpaksa tambah karakter, kuatkan lagi sini pusing-pusing sana sini. Dan akhirnya kita dapat that cerita yang kami rasa cukup strong untuk buatkan ada orang yang boleh menangis. Mungkin ada yang tak menangis. Itu antara yang paling mencabar lah. Yang lain saya rasa bila nak makin dekat dengan deadline tu struggle lah, dah start kena tidur. Lepas kita siap tu, first yang kita menang yang PCC tu sebelum buat lagi. So tu kira macam competition untuk dapat grant untuk siapkan lah. And then lepas tu kita hantar untuk Digicon. Digicon 6 adalah
satu pertandingan animasi peringkat Asia. Jepun dia punya main dia lah. So dalam Malaysia kita dapat award Next Gen Award, Next Generation. Kemudian kami terpilih masuk beberapa festival filem, antaranya dekat Greece, dengan dekat India, dekat France, dekat Peru dan dekat UK. Kira lebih kurang 5-6 lebih kurang itulah. Saya rasa daripada 3 ni insya-Allah satu boleh menang lah. Tak ada suara tu memang salah satu strategi kita orang. Bila kita tak bagi semua, orang sendiri boleh interpret dengan cara masing-masing. So bila kita bagi ada kebebasan sikit untuk orang masing-masing interpret, macam even part imajinasi Mail, part imajinasi Suraya yang dia nampak macam ada setan besar tu kan. Orang boleh kata itu mungkin dia depression, ada yang kata mungkin ni principal, mungkin ni parents yang marah dia ke. Orang boleh interpret macam-macam cara, tapi itu yang buatkan dia lagi menarik sebenarnya. Bila tak ada suara, kita senang nak sebarkan ke luar negara. Kita nak ekspor senang. Macam bila kita masuk festival dekat Europe, dekat belah-belah American dan sebagainya, dia tak ada isu nak kena buat subtitle ke, nak kena dub dan sebagainya lah. Dia lagi mudah kat situ. Kebanyakannya yang komen dekat YouTube, dekat Facebook dan sebagainya, ramai yang kata dia menangis kan. Itu kita pun tak sangka lah. Sampaikan ada beberapa blog termasuk Sina sendiri yang ambil pun dia siapkan comparekan cerita kami. Dia kata setaraf Pixar. Relax lah kan. Pixar tu level lain tu kan, jauh lagi. Tapi insyaAllah kita boleh setaraf Pixar lah masa depan. Itu antara yang kita tak boleh terkejut juga lah bila ada yang sampai cakap macam tu, yang bising-bising, yang maki-maki tu adalah sikit-sikit kan. Tu tak apalah, saya abaikan je. Saya tak fokus pada benda negatif. Ramai juga yang minta jadikan series. Kita orang punya push factor untuk buat series lah lepas ni. Saya rasa nak buat cerita menyentuh hati ni sebenarnya sangat mencabar. Dia nak kata ada tips yang betul-betul berkesan susah. Kadang-kadang boleh cuba tak sampai. Cumanya mungkin kita kena banyak research. Kita kena memahami siapa audience yang nak tengok benda tu. Kalau kanak-kanak, macam mana nak sentuh hati kanak-kanak. Kalau orang tu dewasa, orang Malaysia, macam mana orang Malaysia kita nak sentuh hati dia. Kita kena tengok cerita lain yang boleh buatkan orang menangis juga. Apa elemen-elemen dia. Kita kena study banyak lah. Our highest aim memang kita nak buat movie lah. Sebenarnya kita ada few proposal dengan cerita yang kita dah simpan dalam peti besi kan. Yang kita dah simpan dulu. Untuk short film Kering kami harapkan lagi ramai orang Malaysia tengok. Setakat ni yang kami dah confirm adalah mini series, 2 minit 3 minit punya series. Tapi mungkin tak banyak episod dia. Sebab kami tengah menuju ke TV series yang full punya, 11 minit kali 26 episod insyaAllah. Ada satu benda yang kami tengah rancang untuk cuba nak bantu industri itu sendiri. Bukan sekadar hanya jadi satu syarikat yang ada dalam industri, tapi kami nak cuba corakkan industri itu sendiri untuk jadi lebih stabil, untuk jadi lebih maju ke depan lah. Boleh tengok Kering dekat YouTube official kami, YouTube channel Brainy Bone Studios, dan boleh juga like dan follow kami punya Facebook page